People often say you should talk to the camera as if you're talking to one of your friends, but personally I find that this doesn't really work for me. Rather, when I'm talking on camera, I actually picture that I'm in a boardroom and I'm pitching a business idea to a medium-sized group of people. I feel like doing it this way just brings out a little bit more confidence and a little bit more professionalism as Assalamualaikum. well. But that is it for today's video. If you guys enjoyed Abang it, ada if you found it nampak helpful ada in some bising sort of way, pula then ni make sure you YouTube give it ni. a thumbs up. Abang ada idea baru. Assalamualaikum Miss Debab. Assalamualaikum. Hope you 3 orang ni semua Muslim lah kan? Kot-kot ada yang non Muslim, habis kita. Emoji apa tadi ya? Oh, ini emoji ni tengah buat tajuk. Lepas tu terfikir tajuk dia ini. Oh, ambil kau. Teaser MHI. Assalamualaikum. Wave dulu semua. Assalamualaikum semua. Bye Haki. Assalamualaikum. Ada 4 orang sekarang tengah bersiaran. Bye Haki, Khalif, Miss Debab, Syafiq Khairul. Miss Debab ni Syuhada Mazni. Assalamualaikum semua. Suara abang jelas kah? Lama rambut ni. Topi pula atas tu. Assalamualaikum. Hari ni abang live awal sikit. Sebab saja live awal. Lagi awal. Makin berisi abang hari ni. Kamera kot. Woi, Syafiq. Ya, baik Haki. Alhamdulillah rezeki mencurah-curah kan sepanjang PKP ni. Alhamdulillah diberi makan yang cukup, tempat tidur yang baik. Alhamdulillah. So, Waalaikumsalam abang Arin. Syafiq Khairul. Apa kabar Syafiq? Apa kabar semua 4 orang ni? Abang saja live pagi-pagi. Lepas tu abang buat teaser MHI. Cepat tanya abang, apa tu teaser MHI? Assalamualaikum Arisha. Orang yang baru masuk. Ada 3 orang lagi tinggal dalam ni. Dia bagi salam, lepas dia keluar. Lucu-lucu kamu ni. Bye, rasanya ini kali kedua kau join kan live ni kan? Bye. So, abang akan berbahasa dua logat. Dua dialek. Sabah dan Semenanjung. Kalau abang perasan itu orang Sabah, so abang akan cakap Sabah. Kalau orang tu adalah orang Semenanjung, so abang akan berbahasa Semenanjung untuk meraihkan. Okay. Ayu Zrina, Arisha. Waalaikumsalam Arisha. Ada 4 orang bersiaran hari ni. Bersiaran lah. So, keseronokan kita buat live pagi-pagi ni. Sebab kurang orang boleh fokus. Okay. So, ada soalan. Saja. Kita buat live ni manalah tahu nak bercerita ataupun nak bertukar-tukar pandangan. Sebab ada juga benda yang abang nak kongsikan. Korang tak tanya ke MHI tu apa? Yep, kali kedua. Sebab live ni Bayaki abang memang akan, sebab abang akan sentiasa sebut nama-nama orang yang join. Jadi kalau nama Bayaki jarang disebut, maksudnya janganlah betul lah apa abang cakap tu. Maksudnya 2 kali. So abang perasan yang Bayaki masuk 2 kali dah. Hari tu ada sekali kau masuk tu, itu di hujung-hujung live dah. Waktu tu kau kata pasal syukur. Pasal bersyukur. Bersyukur. Semenanjung kalau kur dia tiada. Wah, bagus. Soalan daripada penonton di rumah. Iaitu apa tu MHI? So MHI kalau di TV3, okey, bahasa Semenanjung ni mesti orang Semenanjung kan. Ayu ni kan. Ayu Azrina ni. Azrina suka hati aku je. Ayu. Semenanjung bah kau kan? Tak apalah. Okey, MHI ni semasa abang tekan live tadi, abang terfikir macam apa bah nama rancangan aku ni kan? Ataupun live abang Arin ni. So, kalau di TV3, kita akan ada Malaysia hari ini. Lepas tu, dekat tengah hari, kita ada Wanita hari ini. Kalau RTM, Selamat Pagi Malaysia. So, abang kau tahu apa? Abang bagi tahu nama penuh . Aku ada siap.
Ada-ada aja abang kan idea untuk buat live. So ini nama baru kita punya rancangan. Orang Sabah. Teaser manusia hari ini. Assalamualaikum semua. Oh, orang Sabah. Sebelum kita mulakan lebih panjang, Khalif, Arisha, Baihaki, Ayu, wah, 2 perempuan 2 lelaki. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Tuan Guru Datuk Ismail bin Kamus yang baru saja meninggal semalam. Amin. Alhamdulillah. Wah, nampak kan baca Al-Fatihah lagi time live. Sebab abang ada tengok dalam laptop ni lah, betul, tengok dalam Google apa yang berlaku dengan Datuk Ustaz Ismail Kamus. Jadi dikatakan yang dia ni ada macam serangan jantung kan, tak silap. Lepas tu meninggal 12.30 malam semalam di kediamannya di Ampang KL ni. So doakan yang baik-baik lah. Dan hari Jumaat pula tu, penghulu segala hari dia meninggal. Macam itulah kematian kan, kita macam tak boleh jangka. Jadi kita dapat perkabaran meninggal orang. So sebelum abang berkongsi dengan beberapa perkara yang ingin abang kongsikan, kalau kamu perasan kan, abang selalu buka macam live chat ask story, abang ask, lepas tu tanya soalan kan. Banyak je soalan terkumpul. Soalan abang mau kumpul soalan tu bila dalam live abang mau jawab. Nah, waktu-waktu abang macam sekarang kan. Sekarang ni sebenarnya abang jadi morning person ni. Jadi morning person ni sebab nanti jam 11 abang ada tugasan. Jadi abang bangun awal pagi lah. Memang bangun sentiasa pun bangun awal pagi. Waalaikumsalam Syakir. Syakir adalah orang first time join live abang. Kau first time join live abang ni. So Syakir, abang alu-alukan kepada orang baru masuk dalam live ni macam Syakir. Kan? Syakir, abang di sini ada 2 orang, ada 2 golongan lah, 2 golongan. Orang Semenanjung dan orang Sabah. So abang akan berbahasa Semenanjung lah. Abang akan tengok kalau orang tu orang Semenanjung atau orang Sabah, abang akan, kalau kau nampak tiba-tiba abang tertukar bahasa tu, itu abang nampak orang Semenanjung lah tu. Sebab abang kenal orang-orang yang live ni. So student abang ni, ya abang boleh, hari tu abang ada live, lepas tu abang cakap dengan abang punya followers kan, abang cakap, abang kategorikan student abang ni ada 2, student pagi dan student malam. So ataupun student malam ni student yang paling istiqomah dengan abang dan dia memang follower abang. So Assalamualaikum Hazira. So student abang yang istiqomah dengan abang ni setakat ni yang ada dalam live sekarang ni ada 2 orang. Ada 2 orang. Ada 3 orang. Asnawi, Hazira dengan Khalif. Assalamualaikum Asnawi. Asal setiap kali kalau nama kau Asnawi masuk, mesti abang akan macam tertrigger dengan yang kau tegur pasal bukan Hasnawi, Asnawi. So Assalamualaikum 7 orang, 8 orang. Cik Jirah, Kak Ji. Assalamualaikum Kak Ji. Kak, kau lambat masuk. Sebab semalam, bukan sebab lah, abang just kongsi lah dengan semua. Okay, Kak Ji ni kakak dia 29. Okay, dia seorang je kakak, yang lain semua adik. Jadi semua aku bergelar abang lah. Semalam ada orang tu semalam. Abang tengah busy buat design tau, tapi ada orang tu DM abang, direct message dekat IG. Kau tahu dia cakap apa? Dia cakap, tak ada live ke pagi ni? Wah, kau buatkan aku tertunggu-tunggu. Wah, macam tu dia cakap lah. So wow, ada orang tunggu abang buat live macam tu lah. Maksudnya korang nak mendengar Azri ni berceloteh di awal pagi. So 7 orang yang bersiaran, yang join pada malam. So biasa buat malam kan. So abang sebut dulu 9 orang yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum Syafiqah. Kita akan tak jugalah cerita topik apa-apa pun, tapi yang sekadar berkongsi-kongsi apa yang dirasa. Asnawi, Syakir, Baihaki, Cik Jira, Kak Ji, Cik Jira, Kak Ji, Hazira, Khalif, Ayu, Syafiqah dengan Arisha. So tadi kami mula awal. Hari ni yang awal sikit Kak, sebab saja mau awal. Sebab Arin selalu awal
memang selalunya lepas subuh apa semua, sebelum subuh sudah mandi apa semua tadi kan. Pas subuh akan ada buat kerja. Tapi memandangkan reward untuk diri, sebab beberapa kerja yang Arin perlu settlekan tu dah settle. Jadi Arin buat live awal lah. Reward. Ni juga tips untuk kamu semua 8 orang ni. Setiap kali kalau kamu buat kerja ataupun kamu susun satu jadual lah kan. Kalau kamu contoh kau siapkan tu 1 Mei. Tapi kau cepat-cepat siapkan 30 April tu siap. Bila kau siap je kerjamu tu, cepat-cepat kau macam ini tips abang untuk kamu lah. Bagi reward dengan diri. Reward. Sentiasa rewardkan diri. Oh, Arisha ni yang student pagi ni. Student pagi. Topik hari ni tak ada topik. Tak adalah. Arisha, topik hari ni kita sekadar borak-borak bercerita. Macam yang kalau kita bangun pagi, kita akan nampak orang-orang yang kita sayang apa semua. Lepas tu kita bercerita dengan dia. Dan macam tu lah. Dia macam kalau hari-hari biasa, kalau tengah-tengah breakfast, bercerita, tanya kabar dan sebagainya. Tapi untuk dalam live ni kan satu orang dia bercakap. Jadi abang sekadar mau berkongsi beberapa perkara lah juga. Awal lah. So, nama rancangan abang, Manusia Hari Ini. Wah, Kak Ji, ada Fuad. Morning person Fuad. Fuad, morning person. So, kita baru dikabarkan yang Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia semalam. Jadi kita sama-sama doakan Al-Fatihah lah. Sedekahkan Al-Fatihah buat Ustaz. Okay. Saiful, Assalamualaikum. Assalamualaikum Fuad. Dia still ada lagi ke Fuad? Selalu kadang-kadang masuk keluar. Jadi macam-macam benda berlaku kan dalam bulan Ramadan ni. Jam 6.36 ni. Semua orang Semenanjung ni baru habis solat subuh ni kan. Lepas solat subuh, habis solat subuh, lepas tu alamak, ada Abang Arin online. Live, okey tekan. Ataupun mesti nampak macam, contohlah kan handphone kan. Ini phone abang Zam. Dia nampak ada live. Live. Cepat-cepat. Bagus-bagus tudung. Ataupun lelaki pula. Cepat-cepat. Lepas tu letak di tripod. Ataupun sandar di meja. Ataupun di buku kan. Sandar. Subuh person. Okey saja. Okey, bagus-bagus Fuad. Nanti lain kali. Nanti kalau Ana buat live. Alam. Cepat pula aku nak bagi tahu orang ni. Ana akan bersiaran lagi live sepanjang 7 hari berturut-turut. Nanti akan dimaklumkan. Di hujung live ni akan dimaklumkan bila aku live 7 hari berturut-turut. So kau, Fuad, aku nak jadikan my tetamu, my guest. Kesian Ustaz Ismail Kamus beberapa kali. Orang sebabkan kita pasal kematian dia. Wallahu alam. Abang pun pasal kematian apa semua ni, wallahu alam. Okay. Cuma sekarang kan macam kita di PKP ni kan. PKP ni kita banyak macam penggunaan media sosial tu sangat kuat lah. Maksudnya kita tak mampu untuk berjumpa berdepan kan. Jadi kita banyak berjumpa di media sosial. Menyesal masuk. Cepat Fuad, cepat keluar. Fuad keluar. Jadi disebabkan banyak di media sosial macam sekarang ni, banyak orang tertumpu dengan media sosial, YouTube, Instagram, Twitter lah terutamanya kan. Twitter ni pun abang bukan jenis yang suka, abang tak pandai pakai Twitter, tapi abang ada member ataupun adik-adik yang berTwitter. Lepas tu antara geng-geng Twitterans Twitterinians ni yang adik usra abang ni nama dia Herman. Dia orang yang suka buka Twitter. Dia macam follow perkembangan Twitter lah. Lagipun penggunaan Twitter tinggi kan. Jadi dia sendiri cakap lah, Herman cakap, dia kata Twitter ni kadang-kadang Twitter ni dijadikan banyak je berita-berita palsu yang dikeluarkan untuk macam panaskan rakyat bah. Macam contoh, tiada pun isu pasal student bunuh diri sebabkan PKP. Tapi di Twitter banyak tulis yang macam kau tunggu student bunuh diri, kasih panas. Kita not his level kak. Ni level Kak Fin Jamal. Wah, doakan. Okay. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, ialah bila macam berbalik kepada cerita
pasal banyak macam-macam benda viral, Twitter dan sebagainya. Siapa sini ada tengok filem Daulat? Amboi korang, chat boleh chat DM kan kak? Kak Ji dengan Fuad. Aku keluarkan di dua-dua ni. Dorang je orang dalam ni. Kau tengok dorang. Aku bacakan dulu. Menyesal masuk. Lama tak dengar. Kau lari. Elok lah tu. This is liberal sesat berserang. Dia bukan sekadar Twitter je. Tapi Asnawi, macam abang sendiri kan, personal view abang tentang Twitter ke apa semua. Kalau kamu tengok filem Daulat, dia sangat, bukan Daulat je lah, macam cerita kita pun sebelum kemerdekaan dan sebagainya, dalam proses membina ketamadunan manusia ni, macam contoh Melayu, dorang banyak menggunakan dengan sesi pembacaan pula, dengan pembacaan akhbar, artikel dan sebagainya. Ramai orang macam kita jugalah, kalau tengok Twitter dan macam Twitter kah, buku-buku bacaan ni, semua ini adalah macam bahan bacaan pada zaman-zaman dulu. Kan cepat dipercayai bah. Macam filem Daulat, dorang cara macam orang politik, lepas tu orang media massa kan, media cetak bekerjasama untuk macam media cetak ni macam dia sekadar macam buat cerita untuk pengaruh rakyat. Padahal benda tu tiada, macam tu lah. Tak kenapa fokuskan dulu. Suka hatilah Fuad, sibuk je. Benda ni jangan tengok situ, tengok tempat lain. Tengok je mulut ni. Memang Ana ada explain dengan budak-budak ni, macam pakai filter ni kan, supaya dorang jangan tengok sangat muka, dorang tengok pada penyampaian mulut. Macam tu. Kan kalau di TV1 kan akan ada apa tu, jahat Twitter kan yang gelar apa tu, jahat apa tu, doktor tengah macam laporan harian COVID-19 tu kan. Lepas tu doktor tengah bagi laporan, jahat apa tu, doktor sebut pasal kematian akak TikTok ni boleh, akak yang di bawah tu yang bisu tu kan, dorang gelar kakak TikTok. Pengajar. Akak pun ada Twitter, tapi akak tengok benda-benda lawak je dalam tu. Mula kita borak kak. Macam itulah. Jadi sekarang kita sudah 17 minit. Apa juga berhabis tekan love ni. Macam itulah. Kan? So Kak Ji, akak adalah watak suri kan dalam Daulat tu. Sajo. Kak Ji suri kan kak? Ataupun akak bukan suri, tapi akak adalah Yasmin. Oh, akak adalah Yasmin. Jasmine. Akak Jasmine. Ustaz Bukhari. Sebut nama orang terus. Siapa kak? Mula kita borak kak. Macam tu. So antara beberapa perkara yang abang ingin kongsikan dengan adik-adik yang ada di dalam ni, contoh ada Asnawi, ada Baihaqi, Kak Ji, Hazira, Khalif, Rusadin, Assalamualaikum. Abang baru nampak kau masuk tadi. Dan Ayu, Saiful dan juga Arisha. So 10 orang yang ada pada pagi ini, bang nak tanya boleh? Alhamdulillah. Tiba aku watak suri dalam tu. Twitter best. Yes. Best. Apa kecam-kecam Twitter ni? Tak kecam. Ada ayat kecam ke? So, Baihaqi nak tanya apa Baihaqi? Amir, Assalamualaikum Amir. So, memandangkan Fuad ada dalam ni dan juga Kak Ji dan juga beberapa orang yang baru dalam live ni. Live ni macam live bukan sekadar live lah juga. Macam ruangan live abang ni adalah abang macam mengubat rindu dengan adik-adik yang adik-adik yang abang rindu lah. Dan lagi satu, abang jadikan medan ni tempat macam kita berkongsi ilmu untuk adik-adik lah. Sebab kadang kalau kita live malam, korang perasan juga kan, dia tak sebut pun nama aku. Sebut apa? Hare. So adik-adik yang ada di dalam ni. So Baihaqi nak tanya apa? Kenapa Fuad? Kau kenapa? Sini aku panggil kau go live. Baihaqi nak kenapa? Tanya je abang. Aku panggil.
Kak Adik Arin, alah, Fuad dia decline. Takutlah tu. Cepat-cepat. Nak juga macam tadi Entah kata Ana macam kecam Twitter kan. Jadi mari kita bincang tentang sejauh mana kecaman Twitter tu Sajo. Dia kadang bergantung pada kita juga. Macam yang dalam satu benda kita guna tu, adakah kita tengok ke arah negatif ataupun kita tengok cepat Arin panggil dia masuk. Dah kak. Tak boleh. Tak payah, tak payah, tak payah. Wah, alasan. Mana Bai Haki tadi? Dia ada nak tanya soalan. Bai, tanya soalan, Bai. Decline lagi. So, ini kawan abang Kawan abang nama dia Fuad, 29 tahun. Satu umur je dengan abang. So, rata-rata di sini semua adik-adik lah. So, adik-adik. So, ada soalan. Baik, nak tanya soalan apa tadi, Bai? Ada 11 orang juga jam 6.45 ni. Syakir, kalau mau tanya soalan pun boleh juga. Actually, ada benda pun nak dalam dunia. Actually, apa ni? Pro and cons, depends macam mana kita guna benda tu. Saiful, kenapa bagi bulan? Rindu bulan Bulan mengambang kan sekarang, bulan purnama. Oh, lain kau tak kuat Fuad. Tak adalah. Lagipun Ana bukannya pengguna Twitter. Ana macam tahu-tahu macam tu je. So, kenapa kita share suatu benda yang baik di media sosial, tapi ada setengah orang cakap kita fake pura-pura baik, pendengar agama. Wow! Hebatnya kecaman. Satu jugalah kan. Bukan pura-pura fake tau. Dia macam, benda kebaikan ni, cantik jugalah Bai Haki tanya soalan ni. Benda kebaikan ni sebenarnya dia adalah kewajipan. Dia kena bagi. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Kau baik tak baik, kau kena buat baik juga. Jangan tunggu kau baik dulu, baru kau nak buat. 29, tapi nampak macam bawah 25. Abang 28 tahun. Hajar. Ini Hajar mana ni? Hajar Rosli ke? Dan, macam ni lah baik. Ada juga orang cakap kan, tak payahlah kau nak buat baik. Ataupun diri kita sendiri lah. Kau tak, kita jawab berkaitan diri sendiri dulu. Contoh, kau nak bagi satu barang. Macam contoh, kau nak derma RM50. Tiba-tiba nak hulur dah masuk ke tabung ni, tiba-tiba rasa macam, riaknya 50 aku bagi. Macam tu kan. Cepat-cepatlah guna istighfar je. Bukan yang macam, aku ni riak ni, tak payahlah bagi. Tak payah. Kau teruskan je sebab boleh syaitan tengah menghasut kau waktu itu. Tengah menggoda. Oh, Bai Haki bagi RM50. Kadang kita dah bagi RM50, dah bagi dalam tabung, lepas tu borak dengan orang pula, kau dah bagi derma? Dah, aku dah bagi RM50 tadi. Tapi persoalan dia adalah, kau lawan je benda tu. Apa yang kau perlu buat adalah istighfar. Ada satu penjelasan berkaitan tentang kalimah istighfar ni, apa penjelasan sebenar dia. Nantilah abang kongsi Cuma apa yang abang faham setakat ini, istighfar tu adalah minta ampun dengan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada diri aku ini. Macam yang kita minta dengan Allah, aku mau nak buat baik ni Allah. Maksudnya kita terus istighfar. Dan juga itu berkaitan dengan diri kita sendiri, iaitu berkaitan riak, takabur dan sebagainya. Dan kalau melibatkan manusia pula, kecaman-kecaman manusia, Bai Haki, kita tahu niat kita nak buat baik tu, kita tahu diri kita. Kalau kita dikecam dan sebagainya, itu adalah mulut orang. Dia macam berbalik juga dengan diri kita lah. Macam contoh, sebenarnya kecaman orang, kutukan orang, perli dan sebagainya, dia tak ada efek pun sebenarnya. Yang efek tu adalah diri kita ni sebenarnya. Apa respon kita terhadap benda tu? So, kena jugalah dengan beberapa benda yang abang nak kongsi sebenarnya. Macam hikmah di sebalik UEL, Ustaz Ibit Liu, hikmah dari agama BTS. Korang tahu kan agama BTS baru-baru ni kan? Lepas tu sekarang ni baru-baru ni pula abang baru tahu pula isu pijak kucing dan sebagainya. Setiap benda yang berlaku, contoh abang nampak hikmah dari segi UAL, daripada dulu kita segan-segan, takut nak buat baik apa semua, takut dia macam kalau nak bersedekah, kalau nak buat baik better sorok-sorok, tak payah nak pamer dan sebagainya. Isu daripada UEL ni, ramai orang bentangkan berkaitan tentang kita semakin tahu rupa-rupanya kalau kita buat baik atas tujuan untuk orang lain pun ikut sekali,
orang lain ikut sekali, itu boleh. Lebih baik kau menderma untuk memanfaatkan orang lain. Orang lain macam orang akan tengok, macam contoh Ustaz Ibit Liu kan, semua orang merasa, walaupun ada beberapa orang kecam melihat Ustaz Ibit Liu tu buat benda untuk kemasyhuran dan sebagainya, ramai sangat yang backup, sampaikan ramai yang buat macam testimoni lah, macam yang ulas benda tu. Diorang cakap, bila saya tengok ABTU menderma dan sebagainya, tolong frontliner, tolong orang-orang susah, aku pun rasa nak buat. Nampak kan? Maksudnya bergantung pada diri. Kalau kita macam ni kan, macam berbalik kepada seorang Baihaqi kena kecam dan sebagainya, penunggang agama dan sebagainya, yang bermasalah tu bukan hati kita Baihaqi, yang bermasalah tu adalah hati dia. So kita ni, kita buat je baik, sebab kebaikan. Baik, kalau kau mau video, kalau abang ingat lepas ni lah, abang akan bagi kau video tentang penerangan Ustaz Habib Ali Zainal berkaitan tentang buat baik, ajak orang buat baik dan kita pun perbaiki diri. Teruskan je buat baik. Thank you. Alhamdulillah. Aku baca dulu komen-komen ni, kesian. Suara hang tiba-tiba pelan. Tak dengar. Fitra dakwah akan dicaci. Terkabut. Hello. Hakimi. Dwish. Suara abang jelas. Semangat bercakap. Rupa-rupanya earphone tercabut. Macam tu lah. So, lepas tu kita pergi kepada macam BTS. Setiap isu-isu yang berlaku ni, cepat je kan terserang dengan kita semua. Macam cepat je kita tahu. Jadi, macam isu UAL, kita akan, Ustaz Ibit Liu ni, kita akan macam sekarang orang semakin berani untuk buat baik. Sebab apa? Tahu sudah. Kan dibentangkan pasal hadis, tentang buat baik. Baik yang dipamerkan, baik yang disorok. Lepas tu, isu BTS pula, agama BTS ni kan. Di sini nak betapa hebatnya Allah. Kau caci maki lah agama Islam macam mana pun. Suara tak seperti sedia kala lah bang. Ya kah? Hello? Cap abang sadut dulu earphone. Okey. Jelas suara abang. Semangat bercakap. Tiba-tiba tiada suara. So ada 9 orang di dalam ni. Asnawi, Syakir, Baihaqi, Cik Jira, Hazira, Kak Ji, Hazira, Khalif dengan Rusadin. Yes, Fuad dah keluar. Baru dengar. Jadi, Kak, start mana yang korang tak dengar? Aku explain balik. Sorry. Tak biasa apa kalau tiada earphone. Biarlah. Membiasakan diri. Start mana? Kau mau abang jelaskan bahagian mana? Oh, filter pun hilang. Kan? Oh. So, ada 10 orang dalam ni. Assalamualaikum, Nikisaran. Takut pula bukan. Nikisaran tu siapa? Nur Ashikin. So, carilah hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam hidup ni kan. Start lepas try live dengan Fuad. Oh, iya kah? Oh. Dengar je dari tadi, tapi slow. Oh, ya. Baru abang perasan. Okay, live ni, dia akan macam terganggu dia punya sound system dia kalau kita buat live dengan orang. Lepas tu lagi, kalau mau live dengan orang, macam ada 2 screen ni kan, pastikan jangan pakai filter. Sebab filter ni akan buatkan dia berat. So, pengalaman kita buat live lah, pengalaman. Dan juga, sekarang ni abang perlahan-lahan untuk biasakan diri sekarang live ni abang kira macam sudah biasa lah live. Macam biasa. Kamu rasa macam, Bang Arin kalau di depan lain, kalau di kamera lain. Kamu ada rasa begitu kah? Tapi kalau macam personally, abang sudah terbiasa dengan depan
buat live sekarang. Cuma sekarang ni abang pasal pelan-pelan untuk rekod. Senawi, kau ada sebut pasal Idin kan? Abang baru search benda tu tadi pagi. Abang tengah buat design apa semua. Tengah rehat-rehat tunggu sahur. Abang search lah siapa Idin ni. Oh, Idin ni antara Insta famous yang suka bagi tazkirah 1 minit. Dan dia pun penggunaan, dia bagi tazkirah pun selalu dia rekod malam kah? Tengah hari kah apa? Pagi-pagi. Dia akan buat live, dia akan rekod pagi-pagi. Dia menggunakan hanya pakai mikrofon kecil dengan iPhone dia. Macam itulah. Dan abang, wah nice juga lah cara dia bercakap dan sebagainya. Abang ke arah itu, perlahan-lahan. Sebab abang tak biasa sangat bercakap depan kamera yang tak nampak muka. Kan kalau kita, macam handphone abang sekarang ni, kamera dia cantik kalau pakai belakang. Kamera belakang ni. Kamera depan tak berapa sikit. Jadi abang dalam ke arah mau biasakan diri rekod macam tu. Semalam abang cuba untuk rekod. Tak tahu berapa kali ya. Assalamualaikum. Syukur. Tak biasa. Sebab lucunya aku tengok kamera je. Ya, sebab dia takut kena ganggu. Abang tengok lupas dia. Iya, betul. Bunyi anjing. Bunyi macam bising, teriak motor. Ada lagi satu part dia cakap macam ni kan. Motor lalu. Macam tu. So, abang ke arah itu, perlahan-lahan. Sekarang ni dalam fasa abang perlahan-lahan ke arah untuk rekod muka sendiri. Dan abang lebih selesa kalau macam bercakap, abang nampak muka abang. Supaya macam aku tengah bercakap dengan orang juga. Kalau aku macam tengah rekod, ni kamera macam ni, aku tengok ni, aku rasa macam aku cakap dengan kamera ke? Tak berjalan idea. Macam sekarang, okay, abang boleh bercakap, abang boleh ni, tengok kamu punya chat lagi. So Baihaqi ada lagi dalam ni? Ada lagi Baihaqi. So Baihaqi memang begitulah. Baihaqi part-part macam dikecam dan sebagainya. Kejap abang tengok student-student abang. Timbul balik yang filter ni. Abang tengok student-studentku ni. Kak B. Assalamualaikum Kak B. Okay, tiada. Apa mau cakap tadi ya? Aduh, lupa sudah aku. Baihaqi, abang sudah 14 kali dalam, boleh katakan 20, abang 20 macam itulah. Live ni. Buat baik. Kira macam kita berkongsi cerita pasal hati, cerita pasal akhlak. Sebab banding ilmu dengan akhlak lagi paling mulia sebenarnya. Kalau orang ada ilmu yang tinggi tapi akhlak tiada, tak kemana. Jadi pembawaan abang adalah macam, kalau dalam earphone, pakailah earphone balik. Tak maulah, sudah biasa. Sudah biasa. Mula-mula macam, kalau pakai earphone ni macam tertutup sikit. Tapi tak apalah, biasa, abang cuba biasakan. Berbalik kepada macam live dan sebagainya tu, biarpun biasa-biasa, 11 orang je pun tengok kan. Kecaman tu memang ada. It's real, dude. Kecaman tu ada. Okay, Baihaqi pun ada masih lagi dalam ni kan. Baihaqi kau boleh rujuk dalam surah 60, surah yang ke-60, ayat ke-7. Okay? Dan abang kaitkan surah 60 ni Mumtahana. Surah ke-60 Mumtahana ayat 7, dan kita samakan, kita gabungkan dengan surah Muhammad ayat 7. Mungkin tugasan untuk Baihaqi dan 10 orang yang ada di dalam ni. Assalamualaikum Asyura Buhari. Iaitu kecaman-kecaman ni kira musuh. Tapi sebelum abang cerita pasal ayat yang abang belajar minggu lepas dengan di Tadabbur Center, serius lah abang, live malam yang kamu nampak selalu live tu, memang kena kecam hebat gila. Kena kecam macam mana? Okay, abang bagi, bukan contoh, abang bagi tahu bukti ya. Apa juga yang kau buat Azrin dalam live tu? Macam, apa itu, kita mahasiswa, bagilah tajuk-tajuk Mumtihana. 60 kan? Mumtihana. Itulah, nanti sama-sama cek lah surah yang ke-60. Apa juga kau bawa tajuk-tajuk begitu? Kita ni mahasiswa, bawalah tajuk yang mahasiswa, yang tajuk-tajuk yang susah. Dorang minta abang bawa tajuk-tajuk yang susah. Sebab abang kan ada kebolehan dalam berkata-kata. Why not bawa tajuk-tajuk yang susah? Masa tu dorang
abang mau jawab, tapi dorang punya tu kan yang pap, kau tak patut buat macam ni. Tajuk ini lagi dia bawa, tajuk itu lagi dia bawa. Dorang kecam gila-gila. Terus abang punya, wow, macam abang mau explain, tapi ini abang share dengan kamu lah. Abang dah explain dengan dorang. Abang buat je apa yang abang buat. Lepas tu abang tanya beberapa orang yang macam abang percaya, yang betul-betul kenal abang, untuk perbetulkan apa yang abang patut buat. Sampailah sekarang, kalau dalam YouTube, kalau kau jadi YouTubers, kau kena niche, kau kena tentukan niche. Niche ni adalah golongan mana kau sasarkan, ataupun tajuk YouTube kau tu kau lebih kepada apa. Contoh mungkin lebih kepada makan-makan, mungkin lebih kepada vlog, mungkin lebih kepada macam gaming. So kau tahu, kau target audience kau siapa, kau tahu siapa. Jadi dalam fasa 28 tahun abang hidup ni, kecenderungan abang adalah remaja. Abang sangat suka menyantuni remaja. Sangat suka. Sampaikan, kan abang, kalau untuk pengetahuan 11 orang ni, abang adalah orang yang hidup. Orang yang hidup. Abang di College Universiti Islam Melaka, abang masuk pasukan tentera darat, pasukan sipanan tentera darat, askar. Nasib baik tak boleh kongsi gambar. Kalau tidak abang kongsi gambar di sini. Nantilah akan datang abang akan post gambar abang. Tapi tidak boleh sebenarnya. Pakai baju askar. Ada yang mau tengok gak? Tak ada bersenter. Jadi berbalik kepada macam dikecam, benda-benda dikecam ni, macam mana abang buat je. Yang penting adalah abang buat dan abang tahu di mana limitasi abang. Dan abang akan macam berbalik kepada kecaman-kecaman ni. Kecaman tu memang akan sentiasa ada. Sebab apa? Kenapa ramainya kecaman dalam hidup kita ni? Sebenarnya musuh ni. Sebabnya kita ada tanggungjawab yang perlu kita buat. Itu yang ada dalam, yang macam Asnawi bagi tahu Mumtahana ayat 6, ayat ke-7 Mumtahana, iaitu Allah memang akan, kita ni memang dihadirkan dengan nak taknya bila nak buat YouTube channel. Akan datang, wah Fuad masuk lagi ya. Akan datang Fuad. Tapi YouTube channel ni dia macam, yalah, mana kan orang tanya juga pasal YouTube. Fuad tanya abang tentang YouTube channel. YouTube channel abang ni bukannya jenis yang macam, okay, share, subscribe. Untuk permulaan ni hanya sekadar untuk orang yang terdekat, orang family dulu, adik-adik usro dulu, macam baru-baru ni. Abang YouTube channel sudah siap. Abang ada juga upload beberapa video. Sampai dalam satu hari adalah 45 orang tengok, disebabkan tajuk abang tu tajuk yang mengena dengan situasi sekarang. Aku tiada sebarkan apapun, sekali tengok ada orang 45 orang tengok. So yang okay, abang sudah privatekan benda tu. So akan datang sebab benda ni dia macam abang tak mau mengejut tiba-tiba terus ke sana. Okay. Lepas tu macam dalam surah Mumtahana ayat ke-7 ni dia menerangkan tentang memang akan hadir setiap dalam hidup seorang muslim ni akan ada musuh. Dan tugas kita sebenarnya bila kita berhadapan dengan musuh ni adalah terus buat kebaikan. Buatlah MS apa tu? Fuad apa tu? ASMR dulu. SMR tu apa? So, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, makan king crab ke? Alah, Ana bukan orang seafood. Bukan seafood. Jadi, berbalik kepada musuh tadi, Allah memang hadirkan musuh setiap muslim ni, setiap daripada kita, baik orang yang baik, baik orang yang jahat, memang akan ada musuh. Tapi tugas kita sebagai orang yang Allah hadiahkan musuh adalah buat baik. Sentiasa buat baik. Buat je baik. Sebab apa? Dengan kau membuat baik dengan orang tu, dia akan melembutkan hati tu. Dan baik hati still ada dalam ni kan. Dan juga baik dalam surah Muhammad ayat ke-7, ya tansurullah yang surukum tu kan. Dia berkata macam ni. Dalam surah Muhammad ayat 7, jika kau bantu agama Allah, Allah akan bantu kau. Okay? Kita hidup hanyalah untuk mencari redha Allah. Allahu Akbar. Alah, yang review makanan tu lah. Latok tu bukan seafood ke? Seafood. Abang, seafood ni, Asnawi,
seafood yang macam udang, abang memang tak boleh, susah nak makan macam udang, ketam, sotong, apa lagi. Benda-benda tu tak boleh nak masuk, dia akan gatal, allergic. Tapi kalau macam latok tu, behaki bye-bye, kau nak keluar ke? So dapatlah jawapan abang kan tadi kan, bye. Kau ada lagi Kak? Kak Ji antara orang yang sentiasa tengok live ni. Latok pula, kalau kami di Sabah agal-agal. Nah itu abang boleh makan. Ikan abang boleh makan. Cuma yang seafood ke arah macam udang, ketam, sotong memang kau hidanglah sesedap mana. Ya Fuad, depan aku takkan makan, takkan terliur pun. Biarpun kau entah. Macam di rumah ni, Kak Hani, kakak ipar abang, sudah masak ketam banyak kali. Udang tadi, sahur kami ada udang masak merah. Apa lagi? Sotong, macam-macam sudah di rumah ni masak. Dorang makan dengan penuh sedapnya. Tapi abang tengok je. Abang macam sampai Kak ni kata, Ding, makanlah. Dia kata, rugi. Abang Zam mencela, dia kata, Ding, kau bagi sedap macam mana pun benda ni. Kalau dia nak mau makan, dia nak makan. Tapi kalau kau, makanlah kan. Kau kat Melaka ke kat Sabah? Aku kat Melaka. Kerubung, rumah Kak Ani. Belum nak keluar lagi lah bang. Oh, kau tiba-tiba lambai. Sebab abang selalu, sebab kau kali kedua kan join live abang. Sebab selalu kalau macam orang masuk live, ada je beberapa pattern adik-adik ataupun member abang, kalau dia nak keluar, dia akan bagi tahu, okay, aku caw dulu, dia akan bagi emoji live. Ya Allah, sedapnya. Kita baru jam 7:05 ni. Amboi, kita cerita pasal makanan. Kawan abang Fuad memang suka makan. Kak Ji dengan Fuad adalah geng makan. Kak Ji dengan Fuad ni adalah member abang satu kerja dulu, kita orang. So, ada soalan lagi? Ada soalan lain? Sebelum abang cerita pasal apa tadi hikmah abang nampak ni? Macam hikmah abang nampak untuk Ustaz ABTU, akan ramai lagi orang buat baik, akan berani lagi untuk buat baik. Kalau dulu takut-takut kecam, kena kecam macam buat baik, sekarang makin lagi berani. Sebab orang terus satu Malaysia terus akan dapat kefahaman yang macam okay, buat baik menjermani boleh, macam ketakutan tidak. Oh, pasal kucing pijak ni abang tertengok tadi pagi dengan Alif Tega. Untuk kucing pijak Alif Tega ni, kucing pijak Alif Tega, seram bah. Abang mau dengar apa ni, abang mau ikuti tu video sampai habis, tapi abang seram tengok yang kena apa ni, abang seram dengan kena pijak-pijak tu bah, sebab lenyek betul ni. Satu juga yang abang nampak hikmahnya lah kan, macam apa-apa isu yang abang kagum juga lah dengan Malaysia ni, dan benda tu abang nampak ada aja isu yang berlaku, akan bertubi-tubi orang akan cepat-cepat counter back isu yang berlaku kan. Macam agama BTS, ramai terus orang buat apa ni, review ataupun ulasan. Lepas tu macam pijak kucing ni kan, semestinya orang yang melihat video dan sebagainya tu akan makin tinggi rasa simpati. Dia bukan simpati, sudah empati, sebab ada yang sampai nangis, ada rasa macam abang lawyer abang tadi pagi. So, Assalamualaikum Satriani dan Razi. Abang nampak tadi baru masuk. Razi, dia masuk sekejap ya. Oh, ada Satriani dengan Razi. Macam itulah. So, sedih kan? So, hari ini kita lebih kepada macam teaser manusia hari ini. Dan berbalik, saya pergi dulu. Bye-bye, Arisha. Arisha ni form 3 ya, kawan-kawan sekalian. Jadi ayat dia agak-agak macam comel-comel sikit. Macam baru-baru ni. Waalaikumsalam. Nanti tengok live abang siaran ulangan. Berapa minit so kita ni? Cerita. 44 minit. Itulah abang teridea pula tadi kan. Abang mau letakkan nama abang punya manusia hari ini. Nama abang punya live manusia hari ini. Abang tak juga macam mau ulas-ulas benda ke apa, tengok. Tapi macam mana? Abang tak juga orang yang mau tahu semua benda, apa yang berlaku, kenapa dia buat begitu, tiada. Abang lebih yang jaga hati abang, macam tu lah.
Abang sangat mendahulukan hati dulu. Macam contoh lah kan, um, abang tengok status WhatsApp ni orang dia asyik-asyik post pasal girlfriend dia ataupun asyik-asyik marah, asyik-asyik gaduh je kan. Abang mute. Abang nak mau rosakkan kepala abang untuk tengok benda-benda macam tu. Kesian dia kena mute. Kesian dia kena mute. Sebab itulah reason kenapa abang kalau dalam status WhatsApp, abang lebih kepada post benda baik je. Dan untuk pengetahuan kamu juga, rata-rata posting-posting abang ni, ayat-ayat dulu je pun. Ayat 2015, 2016. Abang ulang balik je. Sebab benda tu evergreen. Sentiasa hidup. Kata-kata tu sentiasa hidup. Takkan macam yang, oh ini valid untuk 2008 je. Tidak. So, itu yang pembawaan abang adalah lebih kepada tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, iaitu memperbaiki diri, memperbaiki hati. So, ada soalan setakat ini. Alamak, Kak Fin live. Aduh, Kak Fin live pula pagi ni. Kejap, jangan-jangan Tadabbur Center. Ada soalan setakat ni? Cakap. Untuk mendoakan boleh sembuh lemah selantung mandi bilik air satu. Ada soalan untuk 8 orang ni. 8 orang, Asnawi, Syakir, Baihaqi, Satriani, Hazira, Khalif, Rusadin, Ayu. Dan juga abang macam, tiada soalan ke kamu? Kalau ada soalan, up share. Abang nasihatkanlah juga kamu semua. Setiap benda yang kamu posting, setiap benda yang kamu letak di media sosial, pastikan benda tu, fikir dulu, kalau aku post ni Allah redha kah? Contoh, serabutnya aku hari ni, atau malasnya aku hari ni, asyik-asyik mau berdepan dengan orang yang cakap aku penunggang agama. Masa kau mau post tu, cuba kau fikir balik. Kalau aku post ni Allah redha kah? Terus rasa sedih pula, slot sedih pula. Mesti. Masa kau mau post, contohlah post kau begini kan, muslimat begini. Nampak sini. Pikir 2 kali. Ataupun mau letak juga emoji kan, letaklah. Macam yang jaga posting-posting kamu. Sebab dalam live ni juga, jagalah. Selagi boleh jaga. Berusaha tak ngam macam mana. Kalau ada Amin ni kan mesti akan tanya. Saya keluar lagi dulu bang, mau saya pergi kerja. Okay, bagus. Ada. Okay, Ayu. Bos bagus. Waalaikumsalam. Okay, abang baca dia punya itu. Keluar dulu ya bang. Bersiap mau pergi kerja. Thank you. Share ilmu. Semoga murah rezeki dan dipermudahkan lagi urusan dalam berdakwah. Amin. Waalaikumsalam. Dicap assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada Amin di sini mesti dia akan tanya. Asnawi, kau tanya apa nih sebenarnya? Grup usro tak ngam. Macam mana? Cok detailkan lagi. Macam khususkan lagi. Sebab soalanmu samar-samar, dek. 48 menit. Hilang lagi abang punya apa ni? Abang punya apa tuh? Filter. Contohlah berbalik kepada posting-posting tadi pula. Pastikan bila kamu post benda tu adakah Allah redha ataupun benda tu bermanfaat kepada manusia. Itulah. Sedih-sedih pula. Okay. So ada 6 orang dalam ni. Azira, Baihaqi, Asnawi, Khalif, Rusadin, Zulfatihah. Fatihah. Zulfatihah. Macam mana nak kasih ngam-ngam soy? Lelaki kalau di depan kamera memang akan sentiasa kacau rambut. Maksudnya Asnawi, macam mana kita mau get bonding ngam dengan ahli usro kan? Maksudnya kau ada 8 orang ahli usro, lepas tu 88 tu kau mau masuk join the team kan? Itu kan soalanmu kan? Kalau abang ditanyakan soalan gitu dan abang rujuk semula pengalaman-pengalaman hidup abang dalam menyantuni manusia bila diceritakan dalam grup usro,
itulah abang kata niche ataupun golongan yang abang golongan apa itu, sasaran dakwah abang di dalam YouTube atau YouTube pula, dalam live ni, dalam IG adalah lebih kepada rata-rata orang yang sudah usrah, orang yang kenal abang, sebab kamu semua ni orang yang kenal abang. Jadi bila bercerita pasal usrah, semua orang dalam ni boleh jadi adalah orang yang pernah jadi ahli usrah ataupun orang yang jadi nakib juga. Antara pengalaman abang yang abang boleh kongsi dalam kita menyantuni manusia adalah apa-apa pun yang kau buat, mulakan dengan kasih sayang. Semuanya dengan kasih sayang. Dan Asnawi kerja rumah untuk kau jugalah. Pergilah kau cari tentang 7 marhalah tarbiyah. 7 marhalah dakwah. Dalam kau menyantuni orang, macam contoh, dia ada masalah, dia suka pakai seluar pendek. Okay? Ini abang cerita pasal orang yang kita mau dakwah lah. Pakai seluar pendek, pakai seluar singkat, tak tutup aurat. Adakah masa kita datang ke tempat dia, terus kita tegur, "Oi, haram, neraka ni." Mesti dia akan sakit hati. Mesti dia akan kata, melainkan kau berkenalan dengan dia, cerita apa persamaan. Kalau dalam usrah ni, abang lebih kepada macam suka cerita pasal hal persamaan ataupun cerita apa yang kau suka. Abang banyak raikan orang banding daripada abang cerita pasal diri abang. Walaupun adik-adik yang 21 orang pula, terbiasa sudah 21 orang. 6 orang yang ada di dalam ni, macam abang suka share cerita pasal abang, sebab kamu willing untuk tahu. Dan kalau abang berdepan dengan kamu pun, abang akan tanya, Azira, usrah kau dulu, apa usrah paling best dalam masa kau macam tu? Azira, abang tengok kau suka warna purple, abang suka warna hijau. Oh, sama kita bab-bab warna kan, cuma kita beza bahagian jenis warna aja. Dalam kita mau kasih bina bonding antara satu sama lain adalah kita bina persamaan. Kita kena ada banyak persamaan. Dan kalau dari segi body language pula, wallah alam, abang cerita aja ni, abang tak susun pun. Kalau dalam body language, dalam bahasa badan, dalam abang menyantuni orang, abang selalu, tips abang lah untuk kamu juga, guna perkataan yang dia selalu guna. Contoh, kalau dia selalu guna, saya okey je kalau bab macam ni. Dia contoh, saya okey je. Kita pun, aku pun okey je kalau bab macam ni. Ataupun, dia suka perkataan macam Abang Zam, dia ada trademark dia, selamat. Macam tu. Apa-apa pun kita buat benda ni, selamat. Terus yang orang yang trademark selamat pun dia rasa diraikan. Persamaan. Itu satu. Persamaan dari segi bahasa. Penggunaan bahasa kita samakan dengan dia. Bukan kita minta, aku guna ana, tolong guna entah. Enggak. Sebab kita mau menyantuni orang ni, kita kena kenal dia. Banding kita mau kasih tahu siapa kita dengan dia. Mau kasih tahu, aku ni pandai menyanyi, aku ni suara aku sedap. Tak payah kecoh mau kasih kenal kau dengan orang. Nanti kalau dia willing, kalau dia mau tahu, dia akan tanya juga. Okay? Contohlah, wah panjang juga cerita aku. Dan lagi satu, invest. Dalam kita mau kasih ngam orang ni, kadang-kadang invest. Invest ni macam belanja makan, bagi coki-coki kah. Assalamualaikum Bella. Bella ni satu umur dengan adik abang Syasha. Geng-geng Syasha ni. So ada 7 orang bersiaran langsung bersama abang pada pagi ini. So doakan abang ke fasa mau rekod macam kan 1 minit bagi ceramah gitu kan. Okay, Assalamualaikum, isu pada hari ini. Itu abang ke arah itu. Bukan senangnya untuk rakam diri di depan kamera sambil berbahasa biasa. Kadang-kadang macam abang. Semalam abang rekod, ya Allah, aku bercakap macam wartawan. Saya minta diri dulu ya, saya doakan supaya abang berjaya dunia akhirat. Amin. Coki-coki stiker baru. Kau ingat Azira, masa tu, okey, abang jenis yang kalau jumpa orang apa semua kan, apa yang ada di dalam beg, itulah aku akan bagi orang. Dan waktu tu kita jumpa Azira di UTM kan dengan Muaz. Coki-coki tu ada dalam beg. Ada stiker Barbie lah gitu. Nah, aku bagilah. Dulu abang, sampai ke hari ni, macam abang jarang jumpa orang tu kan. Lepas tu, kejap, bagi hadiah dulu. Apa yang ada di dalam tu? Dan abang kagum dengan Naim Daniel. Dia bagi jaket, dia bagi jam, dia bagi macam-macam, dia bagi topi. Yang abang perasan hari tu, abang tengok dia punya macam adalah video apa entah, macam dia tengok konsert, dia bagi jaket paling dia sayang. Oh my god. Masih simpan stiker ya.
Kenangan Hazira untuk di hari-hari tua. So kita ada 5 minit berbaki. Ada apa-apa mau tanya? Itu yang abang macam, perbincangannya akan sangat seronok bila kamu tanya-tanya soalan. Banyak. Aku sajalah buka hack supaya buka hack lah konon. Asnawi, Hazira, Khalif, Sadin, Bella dengan Zulfatihah. Zulfatihah kau seorang je semenanjung. Bukan, dengan Asnawi 2 orang je semenanjung. The rest of it Sabah. Macam mana cakap ah? Allahumma salli. Dia seronok kalau kita berkongsi dengan orang yang betul-betul mau. Macam live ni, kenapa abang berani untuk buat live? Siapa mau stay, stay. Siapa nak mau stay, keluar. Macam contoh, abang pembawaan live abang sepanjang 14 kali ni, apa semua ni kan, sudah berkali lah, lebih daripada 10. Pembawaan abang adalah akhlak. Pembawaan abang adalah tentang hati dan sebagainya. Semua orang yang minta izin keluar tadi, abang dah ada ajar, abang tiada ajar pun. Tiada pun abang ajar, kamu kalau mau keluar, tolong keluarkan mesej, saya Hazira, saya mau keluar. Tiada. Dia akan terbentuk dengan sendirinya. Mungkin abang ada cakap sikit-sikit je lah, macam yang, kalau keluar, kasih tahu je lah kalau kamu mau keluar. Dan tengok, macam kagumnya dengan orang-orang seperti ini, macam yang, tengok, apa dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Maksudnya di sini, macam abang sangat tekankan bab adab, bab akhlak. Jadi tengok, followers abang yang datang pun adalah, dia mau keluar pun dia beradab. Tahannya, ya Allah, dia macam satu energy booster lah. Abang Fazrin, ini abangku ni. Kejap, ada lagi ke dia? Allah, dia masuk sekejap siya. Aduh, ada. Bang, Abang Fazrin. Bang, live kita sama-sama boleh ke bang? Nanti akan datang. Assalamualaikum Abang Fazrin. Abang Fazrin ni adalah 3 kali ganda Abang Arin. Lagi kecoh, lagi tet, tapi dia master psikologi. Sekarang on the way buat PhD. Bang, jawab apa bang? Alah, dia tak jawab. Abang manjat ni dengan Abang Fazrin. Abang Fazrin, jawab apa bang? Assalamualaikum Abang Fazrin. Abang Fazrin dia pernah ajar abang pasal terms-terms dalam psikologi. Remaja ni mood dia adalah explorer. Maksudnya dia mengeksplor, dia perhati. Kita kena banyak bagi dia perhati banding daripada dia buat kerja. Kalau kita yang adik-adik kelab remaja ukhuwah, kepada yang tahu, bang kita cerita pasal bab psikologi bang, boleh ke bang? Macam contoh, how to handle issue mental illness in PKP nowadays. Sajo, semangat pula aku. Nanti aku PM kau abang. Kita cerita pasal mental issue. Ataupun kita buat berepisod barangkali bang. Macam 1 bulan 2 kali. Aku jemput je kau bang. Kau cerita pasal bab mental illness ke, bab psikologi, macam mana menyantuni orang. Boleh bang kan bang? Bang, boleh lah. Wah, aku ada sudah tetamu. Macam tu lah. Okay. Sebab, 2 minit berbaki ni abang. Lambat baru masuk bang. Yes, aku ada tetamu sudah. Ya. Okay, nampakkan Azrin kalau manjatnya kalau dia dekat dengan orang yang tua. Okay. Abang sangat, Abang Fazrin, aku beristilahkan abang sebab semua adik-adik. Allahumma salli alaihi wasallam. Salah satu yang abang ingat, apa yang ilmu Abang Fazrin bagi tahu, iaitu mood explorer. Kena banyak perhati daripada arahan. Macam budak KRU banyak buat kerja sendiri, sampaikan ramai yang lari. Setuju? Jadi, baiknya kalau terbaik, langkah lebih baik adalah abang-abang, kakak-kakak PSS ni kena sentiasa tunjuk macam mana mau buat kerja depan adik-adik. Sampaikan adik-adik perhati, lama-lama dia ikut. So, abang Arin yang kamu nampak hari ni adalah hasil pemerhatian abang yang sekarang ni adalah hasil pemerhatian abang dengan Abang Fezri, terutamanya kalau bab media, protokol Abang Fezri. Abang perhatikan je dia buat kerja. Dan Abang Fezri pun jenis begitu. So, yang kedua pula Abang Smadi, media. So, itu je. Orang tenang selalu menang. Orang beriman, jiwanya aman. Orang bersyukur. Orang yang jujur selalu bersyukur. So, Assalamualaikum. Kita akan bersiaran langsung sekali lagi di hari yang akan datang. Bye.